Ini bab manaqib Zaid bin Thabit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Al-Quran telah dikumpulkan di zaman Nabi SAW oleh 4 orang. Kesemua mereka ialah dari kalangan Ansar: Ubay, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid dan Zaid bin Thabit. Saya berkata kepada Anas, siapa itu Abu Zaid? Beliau berkata, salah seorang pakcik saya lah. Bab manaqib Abi Talhah. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, pada hari Uhud orang ramai telah berselerak meninggalkan Nabi SAW, sedangkan Abu Talhah berada di hadapan Nabi SAW dengan melindungi baginda, ataupun dalam keadaan melindungi baginda dengan perisainya. Abu Talhah seorang yang cekap memanah dan kuat. Pada hari itu dia telah mematahkan, telah patahlah 2 busar panah ataupun 3. Ada orang lalu dekatnya, bersamanya ada Ja'bah, yakni bekas anak panah yang berisi anak panah. Fayaqul, Nabi SAW berkata, unsyurha li Abi Talhah, bagi kepada Abi Talhah, yakni anak panah. Nabi SAW pun menghulurkan, menjenguk untuk melihat orang yang berperang itu. Abu Talhah pula berkata, wahai Nabi Allah, kutubus engkau dengan ayah dan ibuku, jangan engkau menjenguk, nanti terkena anak panah mereka. Leher saya berada di hadapan lehermu. Walaqad ra'aitu, sesungguhnya saya nampak Aisyah binti Abi Bakr dan Ummu Sulaim, kedua-dua mereka menyingsingkan pakaian mereka. Saya nampak betis, labu betis mereka berdua. Mereka memunggah gereba di atas belakang dan menuangkan airnya ke mulut orang ramai, ke mulut sahabat-sahabat yang berperang. Kemudian kembali mengisinya, kemudian datang lagi menuangkan air itu ke mulut sahabat-sahabat. Pedang telah jatuh dari tangan Abu Talhah, yakni pada hari itu sama ada 2 kali ataupun 3 kali. Bab manaqib Abdullah bin Salam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, tidak pernah ku dengar Nabi SAW berkata kepada seseorang yang sedang berjalan di atas bumi bahawa sesungguhnya dia ahli syurga, melainkan kepada Abdullah bin Salam. Qala, beliau berkata, wa fihi, berhubung dengannya lah ayat ini turun. Wa syahida syahidum min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum. Dan telah menjadi saksi seorang penyaksi dari kalangan Bani Israel. Qala la adri. Abdullah bin Yusuf perawi ini berkata, saya tidak pasti. Malik berkata al-ayah, atau dia menyebutkan ayat ini dalam hadisnya. Seterusnya riwayat dari Qais bin Ubadah. Beliau berkata, pernah saya duduk di Masjid Madinah, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang ada tanda khusyuk pada wajahnya. Mereka pun berkata, ini ahli syurga, seorang daripada ahli syurga. Orang itu pun bersembahyang 2 rakaat dengan ringkas. Kemudian dia keluar, saya pun turut dia. Saya pun berkata, sesungguhnya engkau ketika masuk ke masjid tadi, mereka berkata, ini adalah ahli syurga, orang ahli syurga. Qala, Abdullah bin Salam berkata, demi Allah, tidak seyogianya sesiapa mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Nanti aku ceritakan kepadamu kenapa berlaku heboh seperti ini, kenapa ini tersebar begini. Ra'aitu, pernah saya bermimpi,
di zaman Nabi SAW. Saya menceritakan mimpi saya itu kepada baginda. Dalam mimpi itu saya nampak semacam saya berada di dalam satu taman. Dia menyebutkan, yakni Abdullah bin Salam menyebutkan keluasan taman itu, luaslah, dan kehijauannya. Di tengah taman itu ada satu tiang besi, yang mana bahagian bawahnya terhunjam dalam bumi dan bahagian atasnya menjulang ke langit. Dan di atas sekali daripada tiang tadi ada urwah, yakni ada telinga dia ataupun ada macam pemegang dia. Faqila li, maka ada orang berkata kepadaku, naiklah. Saya berkata, aku tidak dapat naik, tak mampu naik. Maka datang seorang khadam, dia pun mengangkat kain aku dari belakang. Aku pun dapat naik sampai ke atas. Aku pun pegang telinga ataupun pemegang tiang tadi. Faqila, maka ada orang berkata kepadaku, pegang kuat-kuatlah. Fastaiqaztu, aku pun sedar dalam keadaan tanganku, dalam keadaan pemegang tadi berada di tanganku. Aku pun menceritakan mimpi itu kepada Nabi SAW. Baginda berkata, taman itu ialah Islam, tiang itu ialah tiang Islam, dan pemegang tadi, telinga tadi, ialah al-urwatul wuthqa, tali yang kukuh. Fa anta 'ala al-islam hatta tamuta, engkau berada di atas Islam sehingga engkau mati, sampai engkau mati. Wa dzalikar rajul Abdullah bin Salam, orang itu kata perawi ialah Abdullah bin Salam. Dalam sanad satu lagi ni dia kata wasif di tempat minsaf tadi ataupun munsif tadi. Wasif sama maknanya, iaitu khadam. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata, saya pergi ke Madinah. Abi Burdah itu siapa? Amir bin Abi Musa, anak pada Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata, saya pergi ke Madinah, saya pun bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia pun kata, tak mahukah engkau datang, yakni ke rumah aku akan beri makan sawik kepada engkau dengan tamar, dan engkau dapat masuk ke dalam satu rumah yang istimewa. Thumma qala, kemudian dia berkata, engkau sekarang ini berada di bumi, di negeri yang mana riba tersebar dengan meluas di sini, ataupun diamalkan dengan meluas di sini. Kalau engkau ada apa-apa hak pada orang lain, lalu orang itu nak bagi kepada engkau himlat ibnin, seberat jerami ataupun seberat bali, biji bali, ataupun seberat qat, sejenis daun yang dimakan oleh binatang lah, unta, fala ta'khudhu, jangan engkau ambil, kerana itu adalah riba. Bab perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah dan kelebihannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali. Sanad ini sama dengan hadisnya, sama dengan hadis di bawah ni, yaitu sanad di bawah salah gitu. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik perempuan di zaman Maryam, sebaik-baik perempuan dari umat pada masa Maryam itu ialah Maryam, dan sebaik-baik perempuan ataupun umat di kalangan orang pada masa itu, sebaik-baik umat perempuan dari kalangan umatnya, ini umat Khadijah itu, ialah Khadijah. Diriwayatkan dari Aisyah katanya,
tidak pernah aku cemburu kepada mana-mana perempuan ataupun isteri Nabi SAW seperti mana aku cemburu terhadap Khadijah, padahal dia telah mati sebelum Rasulullah SAW berkahwin dengan aku lagi. Ini kerana aku selalu mendengar Nabi SAW menyebutnya, dan Allah SWT menyuruh Nabi SAW memberi berita gembira kepadanya akan mendapat sebuah baitin, rumah, maksudnya istana di sini, min qasab, dari permata. Dan sesungguhnya Nabi SAW menyembelih kambing ataupun biri-biri, maka baginda memberi kambing itu, pada sebahagian daripada kambing itu kepada kawan-kawan Khadijah, yakni sebanyak yang mencukupi mereka, yang memuaskan mereka. Diriwayatkan dari Aisyah lagi, beliau berkata, seperti juga, ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah, tidak pernah aku cemburu kepada mana-mana perempuan seperti mana aku cemburu kepada Khadijah, kerana kerap kali Rasulullah SAW menyebutnya. Qalat, Aisyah berkata, Nabi SAW berkahwin denganku 3 tahun selepasnya. Tuhannya ataupun Jibril telah memerintah, menyuruh Nabi SAW supaya memberi berita gembira kepada Khadijah akan mendapat satu istana dalam syurga min qasab, dari permata. Yang satu lagi ni pun sama juga, beza sikit-sikit ya. Tidak pernah aku cemburu kepada mana-mana perempuan ataupun isteri Nabi SAW seperti mana aku cemburu terhadap Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya. Maknanya, wa ma ra'aituha, aku tidak melihatnya, yakni sebagai isteri Nabi SAW lah. Walakin kana Nabi SAW, tetapi Nabi ini kerana Nabi SAW banyak kali ataupun kerap kali menyebutnya. Kadang-kadang Nabi SAW menyembelih kambing, baginda memotong-motong kambing itu, kemudian menghantarkannya kepada kawan-kawan Khadijah. Kadang-kadang saya berkata kepadanya, semacam tidak ada lagi orang perempuan lain dalam dunia ini selain Khadijah. Fayaqul, Nabi SAW pun berkata, dia begini. Wa kana li minha walad, dan saya pun ada anak dengan dia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Awfa, Nabi SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah. Orang tanya, yakni Ismail kata kepada Abdullah bin Abi Awfa, adakah Nabi SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah? Dia menjawab, ya, yaitu beliau akan mendapat satu istana min qasab, dari permata, la sakhab fihi wala nasab, yang mana tidak ada bising, riuh, geger di dalamnya, wala nasab, dan tidak ada lagi kepenatan ataupun kesusahan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah duduk tengah mari tu, ini Khadijah sedang datang, yakni kepadamu, bersamanya ada bekas yang berisi lauk dan makanan ataupun minuman. Apabila dia sampai kepadamu, engkau sampaikan salam daripada Tuhannya dan daripadaku kepadanya, dan berilah berita gembira kepadanya, beliau akan mendapat satu istana dalam syurga min qasab, dari permata, la sakhab fiha wala nasab, yang tidak ada riuh ataupun bising, tidak ada langsung kebisingan padanya, dan tidak ada langsung kesusahan ataupun kepenatan padanya. Diriwayatkan dari Aisyah, pernah Halah binti Khuwailid, yaitu adik-beradik perempuan Khadijah, minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah
Macam suara ataupun Rasulullah teringat kepada Khadijah yang minta izin. Yang ni kerana suaranya dekat-dekat lah, dekat-dekat. Farta'a lidzalika, Rasulullah gembira sangat dengan kedatangannya. Faqala, baginda berkata, ya Allah, halah. Qalat Khadijah, Aisyah berkata, faghirtu, maka timbullah rasa cemburuku. Aku pun berkata, apanya selalu sebut orang tua, salah seorang tua Quraisy, Hamra'ish Shadqain, yang mana merah bahagian dalam mulutnya. Hamra'ish Shadqain maknanya yang mana gusinya nampak merah. Halakat fid dahr, telah mati sekian lama dah. Dan Allah telah pun menggantikan kepadamu yang lebih baik lagi daripadanya. Itulah manaqib Zaid bin Thabit. Sebelum pada ni hadis-hadis hak sebelum pada ni dekat-dekat baru ni lebih kurang hak ni juga, hadis-hadis ni jugalah. Zaid bin Thabit ini pun salah seorang yang penting juga, sahabat yang istimewa juga. Dan dia ni daripada kalangan Ansar, daripada kalangan Ansar. Di sini Anas menyebutkan bahawa 4 orang semuanya dari kalangan Ansar telah mengumpulkan Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ubay, Mu'adz, Abu Zaid dan Zaid bin Thabit. Itu anaknya Zaid bin Thabit. Apa maksud di sini? Apakah orang lain tidak kumpul Quran? Kumpul juga, tetapi mereka ini dari kalangan Ansar secara khusus buat kerjanya kumpul Quran dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir, tidak seperti setengah-setengah tu hafal saja, setengah-setengah tu kumpul saja, setengah-setengah tu dia setengah-setengah ayat saja, beberapa surah ataupun juz saja, bukan semua sekali. Adapun mereka ini dia tulis semua sekali. Itu bezanya. Orang lain pun ada juga di kalangan Ansar, ada juga yang kumpul semua sekali. Tapi yang disebut sini hak Ansar. Hak Ansar inilah di antara yang mengumpulkan Quran semua sekali. Satu makna. Satu lagi maknanya yang ditugaskan oleh Nabi SAW supaya tulis. Maknanya ini semua menunjukkan keistimewaan dia lah. Kalau tidak kerana suruh pun dia tulis sendiri semua sekali. Istimewa. Kalau Nabi SAW suruh dia tulis, lebih-lebih lagi lah istimewa. Ada kelebihannya. Nabi SAW suruh mereka ini, tugaskan mereka ini. Maknanya mereka ini adalah sebagai pengumpul Al-Quran. Maknanya tulis dah. Kumpul Al-Quran, tulis dah. Bukan makna jama' Al-Quran ini hafal Quran itu saja. Hafal tu ramah, hafal. Himpun dalam buku. Walaupun setengah-setengah orang dia kata tidak kumpul dalam buku, tulis rata gitu, tulis rata gitu. Tetapi yang jelasnya tulis dalam mushaf, tulis dalam mushaf dengan lengkap. Tidak perlu seperti mana dalam hasyiah ni dia ada sebut dia ada sebut macam hasyiah Sindi bawah ni, ka'anna Anasan ma 'alima bi jam'i ghairihim wallahu ta'ala a'lam. Rekah saja dia sebut, semacam Anas tidak tahu orang lain ada kumpul juga. Mana boleh, takkanlah tak tahu. Ini maksudnya lagu lain, seperti yang Anas sudah sebut sanilah. Maksud kumpul tu lagu mana. Maksud kumpul tu kumpul Nabi SAW suruh tulis, lepas tu menjadi panduan kepada orang lain pula, rujuk kepada dia tu, gitu maksud. Bukan semata-mata tulis, orang lain pun Nabi SAW suruh tulis juga. Ni hak khusus, hak rasmi, hak rasmi. Begitulah maknanya. Artinya ada keistimewaan lah Zaid bin Thabit ini. Kemudian manaqib Abi Talhah ini Imam Bukhari buat mari
puak-puak Ansar berlaku. Sebelum ni dia buat mari kelebihan Ansar itu secara umum, secara kumpulan. Hak ni pula dia mari tokoh-tokoh di kalangan Ansar pula, satu demi satu, kelebihan masing-masing. Di antaranya iaitu Abu Talha, iaitu ayah tiri kepada Anas lah. Sebab Abu Talha tu isterinya Ummu Sulaim, mak kepada Anas. Ini Abu Talha, juga orang Ansar. Diriwayatkan daripada Anas, dia kata pada hari Uhud ketika orang lain berselerak. Pasal apa berselerak? Kuat sangat serangan musuh tu, kuat sangat. Jadi berselerak, tetapi Abu Talha ni tetap dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berganjak, tak lari, dia tetap jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melindungi Nabi dengan perisai dia. Dia ada perisai lah, perisai daripada kulit. Jahafah. Jahafah tu mana perisai daripada kulit. Dia duduk sangga dengan tu lah. Mana kalau anak panah mari pun dia sangga dengan tu. Kalau pedai mari pun dia sangga dengan tu. Takut-takut kena Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang. Abu Talha ni dia seorang yang pandai memanah dan seorang yang gagah, kuat. Hari tu anak panah, bukan anak panah, besar panah dia, ibu panah dia, 2 atau 3 hari tu patah. Patah tu pasal kuat lah mana. Sampai patah. Kuatnya hari tu. Kalau ada orang yang lalu dekat tu, ada bekas anak panah dan ada anak panah, Nabi SAW kata, bagi ke Abu Talha, sebab dia pandai memanah. Orang pun akan tinggal kepada dia lah anak-anak panah tu, dan dia akan memanah. Pernah pada masa tu Nabi SAW ni jenguk sikit, nak tengok lagu mana keadaan. Abu Talha kata jangan jenguk. Sampai macam tu nak ceritanya dia jaga Nabi SAW ni. Dia sayang kepada Nabi SAW, takut terkena apa-apa yang tidak baik kepada Nabi SAW. Abu Talha kata jangan jenguk wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Mana aku rela lagi ayah aku, ibu aku mati, jangan engkau jadi apa-apa. Nanti engkau terkena pula anak panah mereka. Ini leherku di hadapan lehermu. Maknanya ni nahar ini sini, ni nahar. Biar kena aku dulu sebelum kenamu. Maknanya jangan itulah. Mana aku betul-betul jaga ni. Anas menceritakan. Ini Anas cerita belakang ni. Aku nampak Aisyah binti Abi Bakr dan Ummu Sulaim, mak dia lah, menyingsing kain pada hari itu. Maknanya sibuk benar lah, sibuk benar dan dalam keadaan bersungguh, dalam keadaan bersungguh-sungguh, singsing kain. Dan aku nampak labu betis mereka, nampak labu betis. Mereka pikul gereba di atas belakang. Inilah sebab kita terjemah saat ni. Inilah salah satu dalil yang anda sudah sebut dah dulu, bahawa Aisyah tu pada ketika berkahwin dengan Nabi SAW tu besar dah, bukan budak kecil. Ni perang Badar ni. Bila ni perang Badar? Ni perang Uhud ni. Perang Uhud ni bila? Pada tahun yang ketiga. Pada tahun yang ketiga. Kalau kita nak kira hak biasa disebarkan, pada tahun yang ketiga ni umur Aisyah baru dalam paling tinggi 11 tahun. Paling tinggi 11 tahun. Umur 9 tahun duduk sekali. Maknanya pada tahun yang pertama, kalau kita mengambil kira tahun yang pertama, 9, 10, 11. 3 tahun. Selepas 3 tahun hijrah berlaku perang. Kalau kita ambil kira mula-mula pergi tu nikah selalu. Tapi dalam banyak riwayat tidak sebut nikah selalu juga, tidak duduk sekali lalulah. Bermakna sekitar tu. Sedangkan orang lelaki pun Nabi SAW tak bagi pergi kalau tak cukup umur 15 tahun. Tak cukup umur 15 tahun dia tak boleh masuk perang. Ni ke perempuan pula umur 11 tahun. Kalau 12 tahun pun tak cukup lagi 15. Kerja orang tua ni cuba tengok ni. Maknanya pikul gereba, duduk tuan air, bui minum kepada orang, khidmat kepada orang, kerja budak kalau aku ni. Tidak kerja budak. Sini ini adalah dalil daripada Bukhari sendiri yang menunjukkan Aisyah tu sebenarnya sudah besar dah. Pada ketika ni umur dia ni
maknanya sudah 19-20 dah ni. Hak munasabah seperti yang kita sudah bahas dulu lah, tidak nak panjang sini. Cuma ini salah satu bukti dia, salah satu bukti. Tetapi orang nak pegang hak tu sah, nak pegang hak tu yang kita sudah bahas dah. Menikah umur 9 tahun, duduk sekali umur 9 tahun, hak tu padahal kita sudah bahas dah hak tu. Hak ada dalam Bukhari ni bukan Aisyah sendiri kata. Hak tu. Itu adalah satu kekeliruan. Hak ni dalam Bukhari juga. Hak ni dalam Bukhari juga. Bukan hak tu saja dalam Bukhari. Tetapi masyarakat kita ni dia jenis ambil susah. Dia jenis malah mikir banyak. Tak susah. Pakai ambil susah, biar betul tak betul pun. Biar tak boleh untung banyak pun. Tak apalah. Setara ni padat dah, molek dah. Orang tu pesen orang kita. Tidak jenis semangat tinggi, tidak jenis kuat, sanggup berubah, tidak. Tidak lagu tu. Dia pakai hak tu. Mari hak mana-mana pun. Padahal banyak lagi dalam Bukhari ni. Bukan hak ni saja yang menunjukkan Aisyah tu bersadar nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 9 tahun. Duk tengah sibuk lagu tu. Bayangkan, adakah patut dibawa budak umur 10-11 tahun, sedangkan periksa tu buat perbarisan, masa perbarisan tu cek, kalau tak cukup umur tak benar. Ada sahabat yang berjinjing nak suruh nampak tinggi biar boleh masuk perang, tak bui, tengok berjinjing, tak bagi. Lelaki tu bukan kata isteri Nabi SAW pergi ke medan perang dia duduk dalam khemah, duduk cokor gitu, dak. Serupa dengan orang lain sibuk ni, duk khidmat cara dia, hak nak tadinya cerita Abu Talhah tu seorang yang begitu sekali hebat dan begitu sekali sayang kepada Nabi SAW, sehingga dia takut Nabi SAW terkena sikit pun apa namanya, anak panah dia tak sih. Tu anaknya sini. Lepas tu kelebihan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia Yahudi dulunya, padri Yahudi, rahib Yahudi dia, tempat rujukan orang Yahudi lah dulu. Lepas tu dia masuk Islam ni awal-awal lagi ketika Nabi SAW pergi ke Madinah tu, masuk Islam dia tak lama selepas pada tu. Mula-mula nama dia Husain. Nabi SAW tukar nama ni, bubuh nama Abdullah. Abdullah bin Salam ni selalu kita berjumpa dalam hadis-hadis. Kalau apabila berhadapan dengan orang-orang Yahudi, dia sentiasa ada. Misalnya kalau orang Yahudi susu kitab Taurat, apa yang ada dalam kitab Taurat, dulu kita sudah jumpa dah, iaitu Nabi SAW tanya, kalau orang kamu mengikut dalam kitab kamu, kalau orang berzina kamu buat lagu mana? Dia susu hak sebenar. Dia tudung, buat lolak tudung, dia baca hak ayat lain, dia tidak baca ayat tu. Abdullah bin Salam tegur, apa yang tudung tu, baca hak tutup dengan tangan tu. Apabila baca hak tu serupalah dengan kita, iaitu kena rejam tak mana muhsan itu. Abdullah bin Salam ni lah, dan banyak benar peranan dia Abdullah bin Salam ni dalam Islam di zaman Nabi SAW dan juga selepas Nabi SAW. Memang dia seorang yang hebat, seorang alim dalam dua agama. Dia masuk Islam alim pula, jadi tempat rujuk pula. Kemudian di antara ramalan dia lah yang anda nak sebut, ramalan dia yang anda nak sebut, dia sudah sebut dah di zaman Sayyidina Ali tu, bila Sayyidina Ali nak pindahkan pusat negara Islam tu daripada Madinah ke Kufah, dia kata jangan pindah. Jangan pindah. Kalau pindah, dia kata tidak akan kembali semula ke sini sampai bila-bila. Tidak akan kembali dah. Ibu negara Islam, orang panggil Darul Khilafah, ke Madinah ni tak akan balik dah. Sungguh Paklan ni
Sampai kelon ni. Apa tak tahu jadi gitu. Sampai kelon ni pun Saudi tu Riyadh, ibu negara dia. Bukan Madinah. Lepas pada Sayyidina Ali, bila Sayyidina Muawiyah pegang kuasa pergi ke Syria, rata tak balik dah ke Madinah. Abdullah bin Salam sudah ramad dah, kata dah. Bahkan dia kata jangan. Dia larang dah Sayyidina Ali. Itu ramalan dia tu tepat. Sampai sekarang ni terbukti. Hak dia kata. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang besar juga ni, sahabat 10 ni, dia kata tak pernah aku dengar Nabi SAW kata kepada seseorang yang sedang berjalan di atas muka bumi ni bahawa sesungguhnya dia tu ahli syurga, melainkan kepada Abdullah bin Salam. Maknanya Abdullah bin Salam ni ahli syurga. Nabi SAW katanya ahli syurga. Bahawa yang lain apa ya? Tidak ahli syurga kah? Tak pernah aku dengar. Pada dia sendiri pun ahli syurga kan juga. Nabi SAW kata dia tak tahu kah? Dia tak tahu kah? Dia rakyat hak dia dengar. Hak dia tu ahli syurga, dia tidak dengar orang lain dengar. Dia rakyat hak dia dengar. Lepas tu kalau kita kata ahli syurga ni dia saja kah hak lain-lain? Hak dia dengar Nabi SAW kata yamshi 'alal ardh, sedang berjalan di atas muka bumi. Nabi SAW sebut dengan hak tu. Seorang yang sedang berjalan, tengah berjalan dalam keadaan itu. Nabi SAW kata tu. Orang lain tidak ada disebutkan dalam keadaan itu. Maknanya seorang ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi. Wah, tinggi benar. Macam orang langit berjalan di atas bumi ni. Begitu. Orang lain disebut ahli syurga gitu ya. Ini istimewa. Sebab selain daripada dia ni alim dalam agama asal, lepas tu dalam agama Islam ni dia alim, itu kelebihan besar benar lah tu. Kalau tidak sabit tu pun orang yang dulu memeluk agama lain, kemudian dia peluk agama Islam, dia boleh dua pahala dah situ. Beza daripada satu agama. Kelebihan dia kalau orang biasa pun, apatah lagi dia ni orang alim pula. Dan berhubung dengan Abdullah bin Salam ni lah ayat ni turun. Wa syahida syahidum min bani Israel. Wa syahida syahidum min bani Israel. Maknanya bagaimana kalau kamu menafikan, menolak Quran ini, dan Quran itu disaksikan sebagai kitab yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala oleh seorang penyaksi dari Bani Israel. Maksud dia di sininya syahidun min Bani Israel itu Abdullah bin Salam. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata dia ni syahidun. Ini bukan saja-saja tu. Syahidun tu maknanya saksi. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dia ni seorang yang layak menjadi saksi. Dalam Quran sebut. Bukan senang tu. Nak dapat kelayakan menjadi saksi, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut. Bukan senang. Walaupun seorang dia pun penting. Fa'amana, dia menjadi saksi bahawa Quran ini betul, dia beriman, wastakbartum, sedangkan kamu pula sombong, tak saya beriman. Yang ni kata kepada orang-orang Arab lah. Rugilah lagu tu. Qala la adri. Abdullah bin Yusuf perawi ni, tok guru kepada Imam Bukhari ni, dia kata saya tidak pasti. Qala Malik al-ayah. Malik kata al-ayah begini kah? Au fil hadis. Mana ayat ni sendiri dia baca tu dalam hadis dia. Ataupun dia kata al-ayah. Ataupun dia sebut dalam hadis dengan lengkap. Saya tidak pasti itu. Tetapi ayat ni jelaslah berhubung dengan Abdullah bin Salam. Seterusnya riwayat daripada Qais bin Ubad, kata dia saya pernah duduk, seperti kita terjemah tadi lah, mana dia pun masuk, ada satu orang masuk, ia nampak kesan ataupun tanda-tanda khusyuk pada wajahnya.
Orang pun kata tu ahli syurga tu. Orang ramai-ramai ni kata. Dia pun masuk dalam masjid, semayang 2 rakaat. Semayang ringkas. Semayang ringkas. Tajawwaza fihima, makna semayang ringkas. 2 rakaat. Kemudian dia pun keluar, aku pun tu lah. Aku pun kata lah, ketika engkau masuk tadi orang duduk kata gini-gini. Dia kata, jangan, tidak patut siapa-siapa ni kecek kalau benda dia tak tahu, kata dia. Ni sebab apa dia kata gini? Sebab apa dia menafikah? Orang kata tu tidak, dia merendah diri. Ni makna dia merendah diri, jangan dikata kalau tidak tahu. Lepas tu dia kata, nanti aku nak cerita apa yang jadi orang geger ni gini, kata dia. Mana sekadar ni dia sebut, dia sekadar dia mati atas Islam. Sekatu je. Dia mati atas Islam. Kira-kiranya mati atas Islam ni kak, kalau nak kira masuk syurga gak, orang lain pun masuk syurga juga kalau lagu tu. Ini dia merendah diri. Hak tu je sebenarnya, kata dia. Dia merendah diri, dia tak sebesar ke diri. Tidak kata betul lah tu orang duduk kata. Tidak. Itu cara sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia pun ayatlah dia mimpi. Mimpi macam dia duduk dalam satu taman yang luah taman, hijau taman tu. Tengah dia ada tiang tinggi, tiang tu tertanam dengan kuat lah dalam bumi. Lepas pada tu atas dia tu tinggi, tapi di atas tu macam ada pemegang gitu. Tiba-tiba dia duduk tengok tu, ada orang kata naik lah. Dia tak boleh naik. Nak naik lagu mana tiang tinggi gitu mau. Tiba-tiba ada orang mari tolong. Akak kain dia di belakang. Akak kain lah, kalau kita nak naik, nak kerja berat-berat kan kita akak kain. Bila akak kain tu mana dia boleh naik. Bila dia naik tu sampai ke puncak lah. Sampai ke puncak. Bila sampai ke puncak tu dia pemegang tadi. Bila pegang tu ada orang kata pula. Dia bunyilah ada orang kata. Pegang kemah. Dia pegang kemah tu. Dia pegang kemah. Tahu-tahu dia pun sedar. Sedar tu dalam keadaan dia pegang kemah gitu. Di sini di luar dia ada dia sebut. Pegang kemah tu, makna ada yang kata memang benda tu ada tangan dia. Tetapi pendapat ini ditolak oleh kebanyakan ulama lah. Bukan gitu. Nak rayak sini, mana dia sedar tu dalam keadaan dia nak pegang kemah. Hak dalam mimpi dia. Dalam mimpi dia tu dia pegang kemah. Gitu. Satu. Yang kedua, apabila dia sedar tu, dia dalam keadaan pegang kemah. Mana dia dalam pegang genggam gitu. Dia sedar tu dia genggam macam dia pegang lah. Hak dia mimpi tadi dia pegang tu. Apabila dia sedar tadi, tangan dia tu pun kemah gitu. Macam dia pegang. Itu maksudnya. Maknanya nyata benar lah. Nyata benar dia pegang. Sampai dia sedar. Lalu dia pun pergilah cerita kepada Nabi SAW. Nabi kata, taman tadi hak comel tu Islam. Maksudnya Islam. Tiang tu tiang Islam. Maknanya lambai Islam yang tinggi tu. Lepas tu pemegang dia tu, itu adalah pemegang tali yang kukuh, yang mana kalau seseorang pegang dengan tu, dia akan selamat. Engkau berada di atas Islam sampai engkau mati. Hingga engkau mati, engkau ni berada di atas Islam. Nabi SAW kata begitulah. Jadi dia buat kesimpulan, orang faham maknanya atas Islam ni kira-kira ahli syurga lah. Jadi orang tu heboh hak tu lah, kata dia. Sebenarnya kalau nak kira mati di atas Islam, siapa-siapa pun orang lain mati atas Islam ni masuk syurga. Dia nak merendahkan diri. Padahal je bukan hak ni saja yang orang duduk gegar tu. Hak tadi Sa'ad bin Abi Waqqas tu. Tapi dia tak sebut lah tu. Cara orang merendahkan diri ni. Kalau orang jenis nak menyuruh, jadi nak lebih tu hak tak ada pun dia kara lagi. Ni hak ada pun dia tak sebut. Tak usah sebut lah. Dia sebut hak nampak dia ni biasa, serupa je dengan orang lain. Setara tu je. Tu maknanya orang baik lah tu. Dia nampak biasa, serupa dengan orang-orang lain. Jadi kalau kita tengok ni gambaran tu, mimpi tu, taman tu Islam. Lepas tu dia sedar dalam keadaan pegang kemah. Sedar tak makna sedar. Sedar tu matilah. Sedar tu mati. Kita kata sedar tu
sedar daripada tidur saat ni. Tidak, sedar tu makna mati. Barulah nampak gapo dia hak selama dia duk pegang Islam tu hasil dia. Mana bila mati, siapa mati dia pegang kemah tu. Dan dia sedar. Sedar tu maknanya lepas mati tu dia akan tahu gapo dia hasil Islam dia. Maknanya gitu. Ini semua adalah kelebihan dia lah, kelebihan dia. Jadi Nabi SAW sudah kata dia ni mati atas Islam. Jelas lah. Jelas. Seterusnya, ni anak kepada Abu Musa al-Asy'ari, Abu Burdah. Dia pergi ke Madinah berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pun kata, tak saya mari ke rumah dia. Moga anak sayang dia kan. Tak saya pergi di rumah ke. Kalau pergi di rumah boleh pergi makan sawit. Sawit ni jenis sejenis makanan lah, macam sagong gitu. Macam apa dia, sejenis makanan macam holik kalau kita kata dia campuran. Lepas tu bubuh dalam air. Bubuh dalam air tu macam-macam tu minum. Gitu sawit. Dan buah tamar kata dia. Dan engkau boleh masuk dalam sebuah rumah yang istimewa, baitin. Dalam sebuah rumah, bukan maksud sebuah rumah gitu saja. Sebab nakirah di sini sebuah rumah yang istimewa, bukan besar dari segi macam istana besar tu, tak. Maksudnya istimewa. Sebab itulah kita tengok di sini ni nombor 6 dalam Hasyiah. Dalam Hasyiah kitab kita ni nombor 6. Wa tadkhulu fi baitin, dia kata at-tanwin fil bait lit-ta'zim. Tanwin ni nakirah di sini. Tanwin itu maksudnya nakirah lah di sini. Lit-ta'zim. Untuk memberi makna ta'zim, maknanya rumah yang istimewa. Yani baitin azimin musyarraf bidukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi. Mana kalau mu mari ikut aku boleh masuk dalam sebuah rumah yang istimewa. Apa istimewa tu? Yang jadi agung, yang jadi lebih tu. Bukan kerana besarnya, kerana Rasulullah pergi dalam rumah tu. Rasulullah pernah pergi dalam rumah tu pun satu bertuah besar. Dia kira tak segi kah? Dia tanya. Mana dia jemputlah pergi rumah dia. Kemudian dia pun kata, innaka bi ardin. Mata pasal kawan ni mari daripada Iraq ni. Dia kata, mu ni duduk di negeri yang banyak riba sana. Orang mengamalkan riba meluas di sana. Lepas tu kalau kamu ada beri berhutang apa-apa lah kepada orang berhutang dengan kamu, lepas tu orang yang berhutang dengan kamu tu nak bagi hadiah lah kepadamu, walaupun seberat jerami, satu jerami tu seberat jerami, ataupun seberat sebiji buah bali, hadiah dia nak bagi kepada engkau, ataupun seberat satu daun, selai daun yang dimakan oleh binatang tu, jangan ambil, kata dia. Sebab itu riba tu, kata dia. Riba. Padahal orang lain tidak kata riba lagu tu. Ambil butang tu hak lebih, bayar lebih tu hak ribanya. Ni dia butang dengan kita, lepas tu ada apa-apa sempena apa-apa dia nak hadiah kita buat apanya. Tidak jadi riba. Dia ni beringat nak ayatnya warak dia. Nasabah lah Nabi SAW kata ahli syurga pun. Beringat gitu mana. Maknanya boleh jadi orang tu dia kerana malu Allah padamu, kau nak jaga hati, kau nak apa, dia bui tu. Bui hadiah tu. Sebab dia ada butai dengan kamu kau. Jadi semacam kamu ambil kesempatan jugalah. Ambil keuntungan juga. Riba lah tu. Nak ayaknya warak dia. Apatah lagi dia ni nak terlibat dengan riba secara langsung. Jauh lah orang lagu ni. Orang lagu ni debu pun tak sih. Ni lah makna kira-kira debu lah. Tak sih. Dia tak sih boleh ambil. Ataupun boleh jadi juga dia maklum dah. Hak sana amalan orang di sana tu, walaupun tidak sebut pun maklum dah. Hak tidak sebut tu dia kira sudah maklum dah. Sebab kalau mengikut uruf, kalau uruf satu-satu negeri tu makna maklum, kalau buat lagu tu memang itu pun satu bentuk riba juga, maka dikira riba lah, supaya dengan syarat juga. Hak kita tak lehnya hak riba sebenarnya. Kalau kita buta kat orang, kita tentu selalu we buta 10 riyal bayar sebelah riyal misalnya.
kita syarat gitu. Memanglah jelaslah buta tu sebab kita syarat. Tetapi kalau kahwin 10 riyal, kita tak ada sebut apa-apa. Tiba-tiba dia bui lebih pada kita. Itu tidak riba. Itu tidak riba dalam istilahnya. Sebab tidak syarat. Tetapi kalau di suatu tempat tu maklum dah. Walaupun tidak syarat, tidak sebut pun. Mana kalau bui 10, balik sebelah. Dia jadi riba. Kalau sudah maklum dah. Tapi kalau tidak ada apa-apa syarat, tidak maklum, saja-saja dia bagi tu, waktu tak apa. Waktu tak apa. Lagu tu Nabi SAW pun pernah buat lagu tu. Tetapi dia ni nak rayaknya cermat. Tetapi dia ni nak rayaknya cermat. Sumpah dengan cerita Imam Abu Hanifah lah juga. Imam Abu Hanifah ni kan dia kaya. Imam Abu Hanifah ni dia kaya. Dia pedagang besar, hartawan dia. Dia ada orang butai banyak dengan dia. Pernah pada suatu hari dia berjalan pergi panah lah, nak berteduh. Carilah pokok kayu tu depan satu rumah. Ada satu orang lah rumah, satu orang. Dia pun pergi nak duduk tu. Lepas tu dia teringat, orang dia ada butai dengan dia. Tak jadi nak duduk bawah teduh tu. Tak jadi. Pasal apa? Dia kira takkanlah orang tu akan halau dia. Bahkan orang tu tentu sekali akan mengalu-alukan dia, mengenalkan jasa dia, kebaikan dia tu. Jadi macam dia ambil kesempatan lah, dia kira ambil untung. Riba lagu tu. Padahal tidak nama riba tu dalam istilahnya. Tapi orang yang warak ni, orang yang cermat ni, lagu tu lah cara dia. Serupa juga Abdullah bin Salam ni. Kalau nak kira dari segi istilahnya tidak riba, tetapi ini menunjukkan warak dia tu. Jadi orang yang warak, orang yang cermat, itulah nasabah lah dia jadi ahli syurga pun nasabah. Tu nak cerita sininya, kelebihan dia tu cermat tu. Kemudian habislah cerita hak Ansar ni. Pergi pula kepada cerita perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah dan kelebihan dia. Perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah dan kelebihan dia. Kelebihan Khadijah ni banyaklah. Di antaranya yang disebutkan di sini dalam hadis ni, dalam bab ni, masalah perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah. Hak sebelum pada ni perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah tu. Jadi umumnya duduk kata umur dia 6 tahun ketika menikah. Duduk sekali umur 9 tahun. Begitulah yang tersebarnya. Kelirunya kerana ada dalam hadis-hadis yang disebutkan lagu tu lah, yang disebutkan lagu tu. Dan kita sudah bahas dah tu. Satu lagi cerita Khadijah ni pun lagu tu juga. Nya pusing kedai umur ni. Cerita umur ni pusing kedai. Kebanyakan kan kata Nabi SAW ni nikah dengan Khadijah ni umur 40 lah Khadijah tu. Nabi umur 25, umum lah lagu tu. Bahkan orang kalau nak menikah dengan hak tua-tua buat dalil dengan hak tu semua, apa salahnya? Molek lah. Nabi pun menikah lagu tu, buat apanya? Dia kata biasa sebab terlalu umum. Padahalnya hak kata umur 40 ke apa ni dalam buku sejarah je, bukan dalam kitab hadis. Dalam Bukhari ni ada ke? Tak ada. Riwayat sejarah je hak tu bukan dalam kitab hadis. Inilah orang kita kadang-kadang dia tidak faham tu. Beza kitab hadis dengan kitab sejarah ni setara mana. Masalahnya dalam buku sejarah tu pun dia tidak riwayat umur 40 tu saja. Tapi kita ni ambil waktu, ambil tak apalah, padanlah kita. Tak apa dah, selamat dah kita. Sebab tu anak kata dah tadi pesen orang kita ni dia boleh sepadan. Tak apalah, kita selamat. Duduk dalam zon selamat. Kita kata tak apa dah. Tak payah susah hati dah. Tak perlu sibuk-sibuk dah. Tu pesen orang kita. Tak tahu dah hak pegang selama kini itu benda setara mana. Molek ke tidak. Tak tahu dah, tak fikir dah. Padahal kita tengok dalam riwayat sejarah tu ada yang kata umur 40. Ada yang kata umur 35. Ada yang kata umur 27. Ada yang kata umur 25. Dia umur 25. Hak 25 tu hak betul. Hak 25 tu hak betul.
Maknanya Nabi SAW nikah dengan Khadijah tu umur sama tua. Hak tu hak betul. Kita tahu mana betul hak tu. Adalah dalil dia aja. Hak tadi dalam kitab sejarah. Masalahnya kalau apa yang pakar hak 40 tu? Tidak kata hak tu hak paling kuat, walah lebih kurang juga. Ada sebut apa yang tak sebut tu. Saya ingat kalau mengaji, budak-budak mengaji tak dengar nah. Hak umur 35, hak umur 27, hak umur 25 tak ada. Sebut 40 tetap selalu. Tetap selalu. Biasanya orang kita ni berakhir tetap atas benda yang tak tentu lagi. Kalau tetap tu atas benda yang kemah tak apa. Tu molek baru. Ni tetap atas benda yang tak tentu. Itu biasa orang kita. Yang tak mari tu apa tak mari? Kalau sekurang-kurangnya sebut ada khilaf tak apa dah. Ni macam tak ada khilaf. Jadi duduk pada gitu. Masalahnya kalau kita fikir dari segi logik, Nabi SAW nikah dengan Khadijah umur 40 lah. Lepas pada 40 tu boleh anak 7 orang. Boleh anak 7 orang. Mengikut setengah riwayatnya 8 orang. 8 orang. Ramah tu. Sedangkan sebelum pada tu dia menikah 2 orang dah Khadijah ni. Suaminya 2 orang. Boleh anak 3 orang. Sebelum pada tu boleh anak 3 orang. Mana setelah umur 40 ni? Cuba kita tengoklah kenyataan. Adakah? Orang ni kalau umur lebih pada 40 lah, 45 lah kata. Apatah lagi kalau mengikut orang Syiah. Sebab ni cerita ni semua mari daripada Syiah belaka ni asalnya. Dia kata nak boleh ke tubik lahir kepada Fatimah tu. Khadijah umur 60 lebih tu. Maknanya dia tidak beranak tu kerek tu. Maknanya ketika umur 40 50 dak. Tentu dak. Sebab apa? Fatimah tu beranak ketika dia lepas pada 60. Dia kata. Kalau kita pakai buah dia tu kak, maknanya senggang lah tu. Adakah orang beranak umur 60? Mungkinlah ada. Kita kata mungkin. Kerja Allah SWT ni boleh berlaku umur 90. Bukan dia nak beri apa-apanya. Dalam Quran pun ada sebut. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq. Dan dalam ayat yang lain fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Dia tepuk dahi dia Allah. Orang tua hak mandu nak beranak, kata dia pula. Orang tua boleh. Malaikat pergi royak bini Nabi Ibrahim tu, Sarah tu nak beranak tu. Nak boleh ishaq. Dalam Quran sebut. Kita terimalah hak tu kalau ada dalam Quran. Tak apalah mukjizat. Orang panggil. Tapi hak ni ada ke siapa sebut? Ni sebagai mukjizat. Ni Khadijah ni umur 60 ni boleh beranak lagi ni mukjizat Nabi. Hak mukjizat ni kalau Nabi nikah dengan bini dia hak lain tu setelah dia tua tu boleh anak baru nasabah. Mukjizat Nabi ni jadi macam mukjizat Khadijah pula. Apa yang Nabi SAW nikah tu kalau kita nak kira dari segi logik lah dulu. Dari segi logik, dari segi akal. Nabi SAW nikah dengan orang lain-lain tak boleh anak. Lepas pada tu. Kalau mukjizat nak membuktikan mukjizat dia boleh anak amat. Hak ni jadi lebih Khadijah pula ni. Masalahnya saat ni umur 60 tu boleh terima ke? Kalau ada dalil tak apa kita terima. Tak ada dalam Quran pun tak apa, biar ada dalam hadis. Kita orang Islam ni cara ahli sunnah ni lagu tu. Kita boleh terima. Hak pelik pun tak apa, tapi biar ada dalam Quran, biar ada dalam hadis. Kalau tak ada tak boleh. Supa, kita agak supa. Tak ada pula orang bukti ke pelik berlaku kepada Nabi SAW di Khadijah ni. Tak ada, tak pernah ada dalam riwayat sebutkan ini sebagai satu mukjizat, sebagai satu perkara yang pelik. Tak ada sebut mana-mana pun, tak ada isyarat pun tak ada. Macam mana kita nak andaikan Sarah tu cerita lain. Waktu tu Sarah tu cerita lain, ada dalam Quran kita terima lah. Hak tak ada dalam Quran kita tak boleh nak kias. Ini bukan bab kias. Bukan bab kias. Sebab kita tak boleh kata dulu kita sudah sebut dah bini kepada Nabi Nuh, bini kepada Nabi Lut tak molek. Termasuk dalam kalangan orang-orang yang tak molek sekali dengan orang kafir. Kita tak boleh nak kias lah bini Nabi hak lain pun tak molek. Moga ada bini Nabi hak tak molek tu.
Tak boleh lagu tu. Sekat hak demo tu ada sebut dalam Quran. Sekat tu sudahlah. Tak boleh kiyah dengan orang lain. Tak boleh kiyah kata Aisyah pun jahat juga. Apa-apanya. Muka bini Nabi dulu pun ada dah jahat. Tak boleh lagu tu. Jadi rusak. Serupa juga dengan hal ni. Kita tak boleh kias. Kita kena pakai berdasarkan nas. Kiyah-kiyah ni bab apa? Kiyah ni. Kiyah ni dalam fiqh bolehnya. Dalam sejarah tak boleh kiyah. Dalam sejarah dia berlaku lagu tu dah. Nak kiyah mana? Dalam akidah tak boleh kias. Tak terpakai kias. Kias ni dalam fiqh saja hak bolehnya. Tapi orang kita kadang-kadang dia habis campur aduk. Dia kata Khadijah ni beranak 7 orang lepas pada menikah dengan Nabi SAW. Kalau pakai riwayat Syiah tu gak, sebab apa ya dia kata gitu? Sebabnya dia nak royak bahawa anak kepada Nabi SAW ni hak selepas pada dia ni jadi Nabi Fatimah seorang. Anak lain tu kalau terima pun sebelum pada Nabi ni jadi Nabi. Mana tak molek lah, kurang molek dah. Fatimah ni hak lebih. Mana Fatimah ni hak palsu. Padahal Fatimah tu bukan hak palsu. Itulah ceritanya dia buat habis rusak. Fatimah tu bukan hak palsu. Dia buat cerita hak palsu. Nak rayak kata hak Fatimah ni dilahirkan selepas Nabi ni dilantik menjadi Nabi. Selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Iaitu 5 tahun selepas Nabi ni dilantik menjadi Nabi. Itu mengikut pahaman dia. Ada juga dalam riwayat mereka yang mengatakan hak lain-lain itu bukan anak Khadijah. Sebab dia tahu dah pelik ke ni. Mungkin dia buat cerita umur 40 ni. Jadi orang akan muskil ramai gitu umur mana anak pelik tu. Dia pun kata nak menafikan hak pelik tu. Dia kata sebenarnya anak hak lain-lain selain daripada Fatimah ni anak Khadijah, bukan anak Nabi. Anak Khadijah dengan suami dulu. Tapi orang keliru. Jadi orang kata anak Nabi. Anak Nabi sebenarnya Fatimah seorang. Kok tu dia pergi. Dia buat cerita tu pula. Dia buat cerita tu. Tujuan sebenarnya dia letak lewat tu, dia nak ayatnya orang umur sekarang ni mungkin kau ramah. Kita pun akan mikir tak mungkin. Bila tak mungkin, hak benar sabarnya seorang, hak lain pun tolak dah lah. Itu tujuan dia buat cerita ni. Umur 40 ni. Sebabnya ulama sepakat. Ni ahli sejarah pun kata lagu tu, ahli hadis pun kata lagu tu. Kita kena pegang lah kalau hak lagu tu. Ahli sejarah, ahli hadis sepakat mengatakan Khadijah ni dia hidup sekali dengan Nabi SAW 25 tahun. 25 tahun waktu semua sepakat. 25 tahun. Kemudian ada yang kata Khadijah ni mati umur 65. Mana hak kata umur dia 40 menikah tu 65 lah matinya. Dan ada hak kata umur dia 50 pada ketika dia mati. Ibnu Katsir kata wahwa asah. Hak 50 ni mati ketika umur 50 ni hak paling sahih. Maknanya hak umur 65 tu tidak sahih mengikut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni ahli sejarah dan ahli hadis. Dia kata hak mati umur 50. Maknanya kalau umur 50 Nabi ketika tu umur 50 juga. Maknanya ketika nikah tu umur berapa? 25 lah, sama 25. Hak tu hak sahihnya kata Ibnu Katsir. Kita tak ambil hak tu. Duk ambil hak 40 dan sebagainya. Hak mari daripada Syiah. Lepas tu kita dakwa kita ahli sunnah. Hak imam ahli sunnah seperti Ibnu Katsir tu kita tak tahu mana. Itulah cara orang kita. Hak mengaji lah tu. Jadi lagu tu pasal tidak kaji, pakai jenis turut-turut saja. Jenis turut. Kalau kita perhati menasabah lah kalau umur 25 nak boleh anak ramah pun tak ada jadi masalah tu. Sebab tidak pernah disebut sebagai mukjizat. Kalau ada mukjizat tak apa, kita terima. Waktu tak apa. Masalahnya kena ada dulu. Kalau tak ada tak boleh. Dia kira biasa. Biasa. Begitu. Tujuan dia nak menafikan anak-anak Nabi SAW yang lain. Dia nak ayatnya hak penasabah umur 40 ni kalau nak ada pun anak seorang. Hak seorang tu siapa? Fatimah. Tu tujuan dia hak sebenarnya. Lepas tu, dengan sebab itulah dia buat Fatimah ni apa tu? Dia ejah tu. Kalau kita baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia sebut Fatimah bukan basuh. Ummu Kulsum apa basuh? Kalau Ummu Kulsum basuh, kalau Ummu Kulsum tu basuh, bermakna Ummu Kulsum pun kalau mengikut kata dia itulah moleknya
lahir selepas Nabi ni jadi Nabi. Umm Kulsum pun molek juga. Tapi dia tak sel lah pasal Umm Kulsum tu bini siapa? Bini Uthman. Dia tak kenal lah kau Uthman tu. Dia pergi situ, tapi oleh kerana kita tak faham kan cerita dia tu, kita tak nampak lah apa yang dia cuba buat lari tu. Dia cuba buat lari tu buat apa? Sebab apa? Uthman dia tak suka. Sebab Uthman ni Umawi, keturunan Umayyah. Yang kemudiannya Muawiyah tu keturunan Umawi juga. Dia pun duduk tekan dia ni. Dia tak boleh nak gerak. Sebab tu dia marah. Itu cerita. Lepas tu pokok dia lah yang bunuh Sayyidina Uthman tu. Muawiyah ni nak bela Sayyidina Uthman. Sebab tu dia marah. Tapi dia tidak royak dengan nyata lah. Dia tidak royak dengan nyata. Kita pula, kita sayang kepada semua menantu Nabi SAW. Baik Sayyidina Ali, baik Sayyidina Uthman, baik Abul As bin Ar-Rabi' dan lain-lain lagi. Support. Dari segi dia tu menantu. Kalau ada kelebihan lain, iyalah kelebihan lain lah. Tapi dari segi menantu support. Bahkan kalau nak kira, Sayyidina Uthman tu lebih lagi lah. Moga 2 orang anak Nabi SAW dia ni. Bukan seorang. Bahkan Nabi SAW kata kalau ada lagi dia nak lagi. Lebih tu. Lebih. Lepas tu dia kata, dak, Umm Kulsum mati dulu. Tidak semesti dia tu sulung, tidak semesti dia tu dulu. Hak palsu boleh mati dulu. Hak tu mati dulu tak boleh jadi bukti bahawa dia tu tidak palsu. Jadi Fatimah ni paling kemudian sekali mati. Tu tak boleh jadi bukti. Hak tu. Kadang-kadang hak mati kemudian ni hak sulung. Hak mati dulu sekali tak palsu. Itu tak boleh jadi bukti. Sebab itulah dalam Al-Bidayah wan Nihayah dia sebut macam-macam pendapat. Tapi kita tak pergi situ. Tak pergi situ. Nasib lah kita ni. Nasib gitu je lah anda boleh katanya. Nasib. Hak pasal orang buat kelik ni, nasib lah. Orang buat mari hak ikan merah mata dah pun makan pergi lah tu. Biar kata pun. Nah. Tapi kalau kita pergi cari sendiri, kita pandang tengok mata segar, hijau lagi tu dah. Tidak kau sedap makan. Orang kata bukan semuanya orang mampu nak lagu tu. Hak mampu pun tak buat juga. Hak mampu pun malas juga. Tak secara hak tak pandai tu. Hak mampu pun tak baca juga. Lepas tu kalau orang royak dia tahu pula. Dia tidak cuba nak renung, nak fikir molek dengan tenang, fikir molek. Hak nak sabar hak mana. Dah setara ada dah tu. Ibnu Katsir kata gitu tu. Kita nak tahu lagi, nak kata lagi. Lepas tu kalau kita royak kan dia kata tak ikut ulama. Ulama mana nak ikut? Ulama mana? Ibnu Katsir itu tidak ulama kah? Ibnu Katsir tidak ulama, apa tak saya ikut? Kepada dia tu anak murid Ibnu Taimiyah. Benci sangat ke Ibnu Taimiyah. Bala dah lah lagu tu. Nah inilah penyakit masyarakat ni. Kita pandai-pandai pilih. Orang ni tak boleh terima, orang ni tak boleh terima. Mengikut angin kita. Mengikut angin kita. Padahalnya orang yang besar-besar, orang sudah terima dah tu. Ibnu Katsir tu anak murid Ibnu Taimiyah. Kalau kita tak boleh terima Ibnu Taimiyah, apa Ibnu Katsir boleh terima? Pada hal tu je. Pada hal tu. Dia duduk menyahu sangat tafsir Ibnu Katsir tu. Apa? Apa ya dia tak reti kau pilih tu guru tu. Situ pada dah. Kalau nak kira tak payah pergi jauh. Tapi orang kita ni dia malah lah. Tu sebenarnya malah. Dia tak sibuk ganjak, dia rasa selesa dah. Gitu lah molek. Padahal berapa banyak lagi yang perlu dibaiki. Sebenarnya tak kena kita duduk situ. Kalau kita ni berebut lah jenis Islam, dia berebut dengan orang lah, sebuah harta, sebuah negeri dia berebut, boleh ke orang lama dah kalau cara kita ni. Sebuah orang mari negeri kita lah, orang kaya, kita sesak. Apa kita rasa selesa? Tak ada apa pun negeri kita dah. Kalau lah agama ni jenis lagu tu, boleh ke orang lain dah. Tapi agama ni bahasa jenis mungkin tidak berebut. Tak apa. Bukan jenis orang nampak sebagai kekayaan. Kalau tidak boleh kau orang dah. Sebab itulah payah nak maju orang kita. Mengaji selawan pun payah nak pandai, tak boleh pandai. Sebab apa? Tak boleh berubah daripada hak biasa. Walaupun hak biasa tu tak betul. Kita rasa betul berlakon dah. Ulama buat. Ulama mana? Biar jelas dulu. Ulama mana? Siapa dia? Ulama tu. Kemudian kalau kita mari ni Ibnu Katsir tidak ulama kah? Itulah benar.
Baiklah. Sebaik-baik perempuan di zamannya ialah Maryam. Maryam ni mak kepada Nabi Isa alaihissalam di zaman dia. Itu sebaik-baik. Mana di kalangan umat dia. Dan sebaik-baik perempuan di zaman ni maknanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah Khadijah. Itu maknanya kelebihan besar benar lah tu. Lebih benar lah tu. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, dia kata dia tak pernah cemburu kepada orang lain, bini-bini lain, supaya dia cemburu kepada Khadijah. Padahalnya dia tidak dah duduk sekali. Tidak kata Nabi SAW nikah dengan dia tu sekali dengan Khadijah ke apa, tak. Kalau nak kiranya biasanya orang cemburu-cemburu ni kalau ada sekali, kalau dah tak ada sekali tu tak ada cemburu dah lah. Tapi pasal Nabi SAW dia menampakkan kelebihan Khadijah tu, jadi dia jadi berasa cemburu. Begitu. Dan Nabi SAW memberi berita gembira kepada Khadijah akan mendapat baitim min qasab, satu rumah daripada permata. Satu rumah daripada permata. Qasab tu asal makna dianya buluh. Buluh. Apa buluh tu? Comel kau dia buluh, rumah sampai itu orang buat dengan buluh, kita kata tak boleh kira hak dunia ni. Kalau kita nak ambil kira makna asal, makna buluh. Tapi buluh tu cuba bayangkan, kalau buluh tu besar, luar dia tu hijau, kalau hak hijau tu permata, apa dia orang panggil? Zamrud. Duduk dalam. Lepas tu dalam dia tu kan gelonggong, berlubang begitu. Begitulah juga rumah tu. Maknanya besar lagu tu, duduk dalam. Tak comel? Comel juga kalau besar buluh tu. Kalau kita kata buluh tu dibesar, jadi sebagai rumah, tak comel? Comel. Tetapi di sini bukan maksud buluh itu, tetapi maksudnya permata, daripada permata lah, comel lah. Apa yang disebutkan di sini, mana kira-kiranya orang lain tak ada hak ni. Sebab itu ada kelebihan dia. Kalau tidak, kalau orang lain pun ada juga gini dalam syurga ni, hak daripada qasab ni, tak ada lagi keistimewaan dia tu. Ni keistimewaan dia, rumah dia tu lagu tu. Menunjukkan ahli syurga ni tidak serupa juga. Tidak serupa juga dalam syurga. Orang ni setara ni, orang ni setara ni, orang ni setara ni. Dah kalau tidak serupa lagu tu, tak puas hati pula lah. Tak timbul ada masalah tak puas hati tu. Tak serupa tu ada, tak puas hati tu tak ada. Tu kalau dalam syurga. Tak serupa memang ada, lebih kurang memang ada, tetapi tak puas hati itu tak ada dalam syurga. Kok mana-mana pun tak ada. Dia dapat setara mana pun dia akan puas hati. Tak ada sakit hati, tak ada cemburu, tak ada deki, tak ada dalam syurganya. Nabi SAW kalau sembelih kambing, dia foto-foto bui kepada kawan-kawan Khadijah. Tu ingat dianya kepada Khadijah tu. Sayang-sayang dia pun dia melera lagi. Dia jaga hati lagi sayang Khadijah tu. Itulah disebut sini. Ni lebih kurang je hadis ni. Pernah Aisyah kata, sampai saya kata macam tak ada orang perempuan lain dalam dunia ni, kata dia, Khadijah. Nabi SAW pun kata dia ni gini, dia ayatlah kelebihan dia ni. Lepas tu aku ada anak pula dengan dia. Maknanya kerana sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan tertentu tu, seseorang ni dia jadi lebih daripada orang lain. Satu. Yang keduanya, salah satu pengikat antara suami dan isteri ni ialah anak. Anak tu penting. Kadang-kadang nak jadi kocah anak ke apa, kalau ada anak lain. Kalau tak ada anak mungkin mudah sikit. Nak jadi kocah. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bila ada anak ni kan sampai ke bila lah keturunan Nabi SAW daripada dia. Dan moga anak dia Ibrahim tu hak dengan Maryam tu mati hak tu. Hak anak dia hak ada keturunan je sampai ke bila-bila dengan Khadijah lah. Anak-anak dia tidak ada saja, pahala dia tu boleh pula. Pahala tu. Maknanya itu sebab dia lebih Khadijah tu.
Lepas tu dia kata daripada qasab, permata yang tidak ada riuh ataupun bising padanya, dan tidak ada penat. Apa ni disebutkan begitu. Sebabnya di sini, di luar, di dalam hasyiah kita ni ada sebut nombor 1, 2, 3, 4, baris yang keempat daripada atas. Wa qala Suhaili kata munasabah, menyebutkan dua sifat ni. Sifat tidak geger, tidak bising di tempat dia duduk, dan tidak penat, tidak susah. Apa yang sebut gini ni, kesesuaian dia aja dengan menyebutkan hak ni, walaupun banyak lagi lah keistimewaan yang lain, tapi ditonjolkan hak ni. Sebab apa? Sebab dia kata a'ni al-munaza'ah wa ta'ab. Kerana Nabi SAW ketika mengajak orang kepada Islam ni macam-macam. Soal jawab dululah banyak. Ada hak bahah lah, macam-macam lah. Khadijah ni tidak, tak ada geger. Bila Nabi SAW wayak kepada dia agama yang Allah SWT bagi kepada dia, terima dengan senang hati, tak ada bising, tak ada geger. Tu dia buat. Lepas tu dia jaga betul-betul rahsia Nabi SAW. Dia tidak hebohkan, tak tutup pasang. Tidak kata mengikut tabiat orang perempuan biasa ni, nak wayak, nak gitu gini, tak ada geger. Lepas pada tu dia tidak kena penat lelah, tidak tahu susah dalam membela Islam, dalam jaga Nabi SAW, tidak kena penat lelah. Sebab itulah Allah SWT balas kepada dia dalam syurga tu, tidak ada susah, tidak ada penat. Sesuailah dengan apa yang berlaku kepada dia semasa di dunia tu. Sebab itu disebutkan la sakhab fihi wala nasab. Ni yang lebih lagi, iaitu Jibril mari, dia kata tu Khadijah duk mari tu, kata dia. Lepas tu dia duk bawa dalam bekas tu ada makanan, ada lauk ataupun minuman, ada situ. Bila sampai, dia sampai royak lah kepada dia tu, Allah kira salah, aku pun kira salah juga. Allah dan malaikat Jibril kira salah kepada satu orang. Ini adalah satu kelebihan. Bukan tak ada lah. Tak ada. Sebelum pada ni kita jumpa Aisyah, salah seorang yang kira salah, Jibril kira salah. Tapi hak ni tak, Allah dan Jibril kira salah. Lebih benar lah. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang paling utama lah di kalangan perempuan. Lepas tu bukan cerita kira salah tu saja, rakyat pula bagi berita gembira pula dalam syurga esok dapat gini-gini. Sebab apa? Dia susah payah banyak dalam membela Nabi SAW. Sekali tu ni cerita lain pula, adik-beradik kepada Khadijah ni namanya Halah pergi. Bila Nabi SAW dengar suara dia ni ada, orang kata meh-meh lah. Adik-beradik kan dia serupa suara ni, kadang-kadang serupa. Dia pun teringat kepada Khadijah. Dia tahu selalu dah. Dia tahu selalu dah macam Khadijah dulu sebut. Dia pun suka. Suka tu, suka sangat lah. Dia kata, Allah, ya Allah, Halah. Tu dia. Bangun pergi cepat-cepat dia. Ini maknanya Nabi SAW dia jaga hubungan walaupun sudah tak ada dah pun. Dengan adik-beradik, dengan keluarga, dengan kawan-kawan dia jaga. Jadi Aisyah ni pun naik cemburu lah. Dia kata duk sebut semacam orang tua. Quraisy tu pak merah dah, gosip, merah gosip di mana dah gigi cabut, kira-kira dah tua kan, gigi cabut tinggal gosip merah lah maksudnya. Mati lama mana dah, kata dia. Allah SWT telah bagi hak lebih baik lagi kepada engkau, kata Nabi SAW senyap, tak kata apa. Dia ada gitulah, dia ada gitulah. Apakah Khadijah tu betul-betul rongok lagu tu? Tidak saja kata orang, dalam keadaan tertentu dia tubik lah. Dia tubik lah. Ini menunjukkan bahawa orang-orang yang lebih, orang-orang yang istimewa tu tidak makna dia tak pernah terkeluar kata-kata yang mungkin kalau tuan diri itu dengan rasa kecil hati juga. Kita kata tidak, ada juga. Tetapi amalan-amalan baik dia tu dapat menampung, dapat tudung. Gitulah sebagai manusia.
Nak kata dia ni tak ada sebut benda tak molek langsung, tak ada hak tak salah. Tak, tidak juga. Ada. Itulah kita kena terima kenyataan. Babun zikru Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Askat itulah. Wallahu a'lam.